Untuk semua agama, Islam ke tak Islam ke, semua agama sama je. Kita tak boleh nak sombong. Sebab semua yang kita ada ni, kita takkan sentiasa kekal berada di atas. Bila-bila masa saja kita boleh berada di bawah, dan bila-bila masa saja kita boleh berada di atas. Jangan terlalu menghina diri. Ya. Kalau kita pernah dengar ayat daripada Al-Quran pun ada sebut laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Jangan kamu hina diri kamu sehina-hina makhluk dan kejadian. Jangan. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq bin Akub. Kepada yang belum subscribe, tolong subscribe channel ni. Kepada yang baru sampai, selamat datang. Dan kepada yang dah subscribe, jangan unsubscribe balik. Okey, hari ni macam biasa kita borak-borak santai je sambil-sambil saya tengah melukis ni, supaya saya tak boring, korang pun tak boring. Channel YouTube ni pun tak adalah suram je kan, bertahun-tahun tak ada konten. Amboi bertahun-tahun tak ada sampai bertahun-tahun, berapa hari je. Okey, hari ni kita buat pensel cakul tau. Yang ni pensel cakul. Saya pakai, jap, tak nampak tu, dah hilang lah. Saya pakai jenama Maris, tak tahulah. Sekejap, tak tahu lah ejaan dia betul ke tak. Maris, M-A-R-I-E-S. Ni ejaan dia. Tentunya beli macam ni lah. Saya akan beli satu kotak, saya tak akan beli sebatang-sebatang lah. Sebab kalau macam untuk yang ambil order, kalau korang beli sebatang-sebatang rugi lah. Kalau beli satu kotak ni boleh dapat lagi murah harga dia. Harga dia kejap, tak ada harga dia. Takkan free kan harga dia macam ni lah. Charcoal pencil yang ni soft punya tau. Tak ada pula. Rasanya hari tu dia ada tulis soft tau, tapi kat sini tak ada. Oh, kantoi made in China. Tapi beli ni sebelum coronavirus dah lama dah. Rasanya benda ni beli tahun-tahun dulu lah, bukan tahun 2020. Tahun 2020 saya tak beli lagi untuk charcoal punya. Okey, kalau macam ni, yang ni size A4 tau. So size A4 ni kita jual harga dia RM60. So RM60 untuk seorang. Kalau macam ni dua orang RM70 lah. RM70 sahaja korang bayar. So untuk pos laju tak payah bayar. Free pos laju. Free pos laju, free COD. Untung tau, kalau COD lagi untung. COD hari ni lukisan siap, hari ni juga lukisan tu sampai. Gila tak gila kan. Orang gila pun tak buat macam ni. Sebab orang gila mana ada COD lukisan kan. Maknanya ni lagi teruk daripada orang gila. So COD tu kalau boleh janganlah korang dekat Perlis. Lepas tu nak COD ataupun dekat Sabah, Sarawak kan, mana boleh. Takkanlah saya nak COD sambil berenang kuat lentang ataupun berenang gaya bebas kuat kupu-kupu rama-rama. So kalau nak COD, seelok-eloknya yang dekat sajalah, yang perjalanan tak sampai 1 jam ataupun paling lama pun 1 jam perjalanan lah. Saya selalu COD daripada saya ambil COD daripada Seremban sampai ke KL sahaja. So dalam Seremban ke KL tu ada Putrajaya, ada Kajang, ada Bangi, banyak lagi lah, Serdang. Okey. So kalau nak COD, pastikan tempat korang daripada KL sampai ke Seremban sahaja. Lebih daripada tu, Shah Alam ke apa, saya tak buat COD. Saya post laju lah. Ya? Faham ya? Okey, yang ni cara-cara nak lukis untuk charcoal. Charcoal ni dia comot tau. Dia comot sikit. So korang kena hati-hati lah. Kena hati-hati pakai charcoal ni supaya tangan korang tak kotor ataupun lukisan korang tak comot lah. Dia kalau macam terkena macam ni kan, boleh comot ikan lukisan korang tau. Dia tak macam pensel. Tak macam pensel 2B ataupun pensel 2B sampai 8B lah. Yang tu kita boleh lukis dengan kemas lah. Yang ni nak bagi dia kemas tu kena rumit sikit. Dia punya, kalau nak bagi kemas tu, dia punya kerja tu sangat-sangat rumit, sangat-sangat kena detail. So kena hati-hati lah. So benda yang pertama sekali yang korang selalu tanya kan, macam mana nak menampakkan lukisan charcoal ni kemas semua. So benda yang pertama sekali kena praktis lah. Kalau korang tak praktis kan, kalau korang tak cuba, korang takkan tahu. Dia tak macam pensel biasa yang macam kita tengok dekat YouTube pun kita dah boleh belajar dah kan. Tapi kalau charcoal ni, kalau kita tengok kat YouTube pun belum tentu kita boleh faham, boleh dapat belajar. So kita kena buat sendiri. Kita buat sendiri. Bila kita dah buat kesilapan, barulah kita faham. Itulah orang kata belajar daripada kesilapan. So selagi kita tak buat silap, selagi tu kita tak faham. Bila kita dah buat silap, baru kita faham. Oh, kenapa ni tak boleh. Bila dah buat silap, oh rupanya patutlah ni tak boleh, sebab nanti akan jadi macam ni. Faham tak? So bila kita dah buat silap sendiri, kita sendiri dah cuba, baru kita tahu. Selagi kita tak cuba, kita takkan tahu. Kalau nak setakat nak belajar tengok kat YouTube je tak boleh. So macam ni, kau tengok kat YouTube, tapi korang pun kena sambil-sambil kena buat juga. Jangan tengok saja tapi tak buat. So kena rajin lah, rajin praktis. Okey, nampak tak?
Dekat bahagian pipi ni kita buat macam mana. Dengan tak semena-mena, kita cuma ratakan dia, tapi dekat bahagian tepi hidung ni kita gelapkan lagi. So dia rata saja. Beza lupa nak bagi tahu. Sebenarnya video ni dirakamkan secara live, secara spontan. So video ni tak ada edit-edit tau. So maklumkan susahnya cakap Melayu ni. Maklumlah kan, kalau banyak kesilapan dalam video ni, banyak salah cakap berapa, sebab kita tak edit untuk salah cakap, kita tak cut ke apa ke, tak ada. So video yang dia upload ni adalah video original daripada live. Cuma kita tak buat live je. Cuma video ni secara spontan lah, tak ada edit, tak ada apa. Cuma letak background music. Dengar tak ada background music? Ada kan? Konon-konon ada lah kalau tak ada pun. Okay, yang ni perbezaan cakul dengan pensel biasa ni. Kan ada pensel 2B sampai 8B kan. Okay, perbezaan dia cuma cakul ni dia lebih pekat lah. Nampak tak hitam dia? Hitam dia lagi pekat daripada pensel biasa. Kalau korang boleh tengok video-video sebelum ni, korang tengoklah video-video sebelum ni, saya ada buat banyak sangat video. So video-video sebelum ni tu ada yang saya guna pensel biasa, pensel 8B. So boleh tengok walaupun 8B tu tahap pensel yang paling pekat kan. Kalau yang tak pekat 2B lah, kalau yang paling pekat sampai 8B kan. So 8B tu yang paling pekat pun dia tak boleh lawan kepekatan cakul ni. Cakul ni dia lagi hitam pekat. Sebab itulah harga cakul ni lagi mahal daripada pensel 2 hingga 8B. Okey, faham di situ. Dan harga dia pun betul lah, kita beli harga pensel ni pun memang harga dia lagi mahal. So korang boleh search lah kat Google, ataupun korang pergi sendiri dekat mana-mana kedai buku ke kan yang ada jual cakul. Korang boleh tengok lah, harga dia memang lagi mahal daripada harga pensel biasa. So sebab itulah kita pun jual mahal juga. Kita jual mahal ni bukan saya saja, tapi kita jual mahal berdasarkan daripada kos. Kita ambil kira kos yang kita beli berapa, dan juga daripada kesusahan kita nak buat tu dengan kualiti dia. So sebab itulah harga berbeza-beza. Dan cakul ni dia paling susah nak kawal lah berbanding pensel biasa, sebab dia senang comot. So korang kena sangat-sangat berhati-hati supaya tidak berlaku sebarang kemalangan. Siapa kata melukis ada kemalangan? Ada. Kalau macam kita lukis-lukis tak jadi, itu kemalangan tu kan, tak pasal-pasal kan tukar kertas lain. Okey, sambil-sambil tu saya nak sembang jugalah pasal kehidupan lah ya. Amboi, lain macam tiba-tiba nak sembang pasal kehidupan ni. Nak sembang pasal kehidupan, macam kita buat apa pun, kita ada talent apa pun, tak kira lah. Ini general saya cakap ni general bagi semua kepakaran lah, bukan saja kepakaran dalam melukis. So kita pakar dalam bidang apa sekalipun kan, kita ada bakat dalam bidang apa sekalipun, benda paling yang important yang selalu saya ingatkan anak-anak murid saya ialah kita jangan meninggi diri. Kita kena sentiasa merendah diri. Sebab walaupun kita cikgu, walaupun macam saya cikgu, saya mengajar orang, tapi tak mustahil orang yang saya ajar tu one day dia boleh jadi lagi terror daripada saya, lagi Power Rangers daripada saya kan. Tak mustahil dia boleh kalahkan saya pada satu hari nanti. So kadang-kadang kan orang yang ada dekat bawah kita sekarang ni tak bermakna dia selamanya berada dekat bawah kita. Satu masa nanti dia pun boleh potong kita, dia pun boleh kalahkan kita, boleh tewaskan kita kalau kita tak rajin berusaha. So kita kena sentiasa tingkatkan diri lah. Bukan maksudnya tingkatkan diri untuk tidak dikalahkan oleh sesiapa, tapi kena tingkatkan diri untuk perbaiki diri kita, perbaiki mutu kualiti kerja kita. Macam itulah. So kita tak boleh rasa terlalu selesa dengan kedudukan kita sekarang. Kalau kita sekarang dipuji ke, walaupun kita sekarang ni dapat gelaran nombor 1 dunia. Saya bagi contoh Lee Chong Wei ya. Lee Chong Wei adalah pemain badminton negara yang pernah dapat gelaran nombor 1 dunia yang paling lama sekali. So Lee Chong Wei dia dah pernah dapat anugerah ya. Dia ada dapat anugerah untuk pemegang rekod paling lama nombor 1 dunia tu. So dia dapat gelaran nombor 1 dunia tu yang paling lama dalam dunia. Dalam sepanjang zaman, daripada zaman sebelum Masihi sampai sekarang, memang tak ada orang yang boleh tandingi Lee Chong Wei dapat gelaran nombor 1 dunia yang paling lama. So korang bayangkanlah, orang yang dapat gelaran nombor 1 dunia yang paling lama tu pun boleh tak dapat pingat emas dalam sukan Olimpik, dan boleh ditewaskan dalam World Badminton Championship, dalam sukan Olimpik. So nampak tak, walaupun kita dapat gelaran nombor 1 dunia, kita boleh juga dikalahkan oleh sesiapa sahaja. So kita hebat macam mana pun, kita still boleh dikalahkan. Itu bermakna yang kita hidup kat atas dunia ni, kita tak boleh nak sombong. Ya anak-anak, anak-anak ke tengok video ni? Tak kan? So kita jangan sombong, sebab bila-bila masa sahaja orang lain boleh jadi lagi hebat daripada kita. Sebab tu jangan sombong, sebab apa yang kita ada ni adalah pinjaman sahaja daripada Allah. Semua yang berlaku ni
kan. Semua yang ada ni adalah pinjaman sahaja. So bila pinjaman, kita kan bila bicara pasal soal kehidupan ni, nak tak nak kita akan berbalik kepada agama juga. So saya minta maaf lah kepada yang bukan beragama Islam. Ini secara general lah, untuk semua agama, Islam ke tak Islam ke, semua agama sama je. Kita tak boleh nak sombong, sebab semua yang kita ada ni, kita takkan sentiasa kekal berada di atas. Bila-bila masa saja kita boleh berada di bawah, dan bila-bila masa saja kita boleh berada di atas. Jangan terlalu menghina diri, ya. Kalau kita pernah dengar ayat daripada Al-Quran pun ada sebut, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Jangan kamu hina diri kamu sehina-hina makhluk dan kejadian, jangan. So kita nak merendah diri pun jangan sampai tahap kita menghina diri kita serendah-rendah makhluk dan kejadian. Sebab kita sendiri tahu kan, manusia ni adalah seindah-indah ciptaan. Manusia ni adalah khalifah di muka bumi ini. So dalam muka bumi ni, manusia sahaja yang diberikan akal untuk memerintah bumi ni. Walaupun kita ada makhluk lain, kita ada binatang, kita ada tumbuhan, tapi binatang dan tumbuhan bumi ni, manusia saja yang boleh jadi khalifah kat muka bumi ni. Maknanya kita ni adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. So kenapa ciptaan Tuhan yang paling mulia ni kita nak hina diri kita, sedangkan kita yang paling mulia berbanding makhluk lain? So jangan merendah diri sampai merendahkan ciptaan Tuhan. Ya, kita ni adalah ciptaan Tuhan. So jangan terlalu merendah diri, dan juga jangan terlalu sombong. Orang kata berpada-pada lah, ya. Kita kena berpada-pada, tak boleh terlalu. Sifat terlalu ni yang tak boleh. Dalam Islam pun kita selalu belajar pasal apa ni orang kata, sederhana, bersederhana. Nabi kita pun, Nabi Muhammad pun hidup dalam bersederhana. Nabi Muhammad tidaklah orang yang paling kaya kan, dia tidaklah ada mempunyai rumah yang paling besar dalam dunia, tidak, sebab dia suka bersedekah semua kan, dia tak pentingkan harta. So dia hidup dalam sederhana je. Ada harta je dia derma. Macam isteri Nabi pun kan, isteri Nabi pun dia sedekahkan semua harta dia. Sampaikan dia cakap, saya tak pastilah ya hadis ni sahih ke tidak, tapi saya pernah dengar ustaz cakap benda ni. Sampaikan dia dah cakap one day bila dia dah mati, tulang dia pun, mayat dia dah tinggal tulang pun, kalau boleh guna tulang tu untuk kebajikan agama Islam, gunakanlah. Sampai tahap macam tu sekali isteri Nabi Muhammad SAW nak bagi, nak sumbangkan kepada agama, nak tolong orang. Sampai tahap macam tu. Maknanya sekaya apa pun dia akan cuba untuk tolong orang. Dia ada harta ke tak ada harta ke, walaupun dia tak ada harta, tulang pun dia nak bagi, nak sumbangkan untuk orang. So maknanya kita kena hidup merendah diri lah. Tak kisahlah kita siapa, kita ada pangkat ke apa ke, kita kena merendah diri dan kita kena hormat orang. Hormat orang lain, orang yang ada kat bawah-bawah kita ni, yang jadi anak-anak murid kita yang tak pandai macam kita ni pun kita kena hormat. Sebab one day tak mustahil dia boleh jadi lagi pandai daripada kita. Kan, betul tak? Macam seorang guru lah, kalau dia ada guru yang ada mengajar apa-apa subjek kat sekolah kita dulu kan, tiba-tiba one day guru tu dia boleh dapat tahu yang ada anak murid dia yang jadi pilot, yang jadi Perdana Menteri ke. So anak murid dia jadi dapat pegang jawatan yang lagi tinggi daripada dia. Dia guru je, tapi anak murid dia sampai jadi Perdana Menteri kan. So walaupun dia yang ajar, tapi anak murid dia boleh mengatasi, boleh lebih daripada pencapaian guru tu. So sebab tu kita tak boleh nak berlagak kan. Kita jadi guru ke apa ke, orang lain boleh juga kalahkan kita. One day kita boleh juga dikalahkan. So kita kena sentiasa merendah diri lah. Merendah diri, kena sedar diri. Kalau kita nak mengajar pun, kita jangan merendah-rendahkan orang, jangan merendahkan kemampuan orang. Walaupun sekarang ni orang tu tak pandai ke apa, one day dia boleh jadi lagi pandai daripada kita. Tak ada yang mustahil dalam dunia ni. So kita jangan ingat kita sentiasa ada di atas. Kena berhati-hati. Mulut kita kena berhati-hati. Orang kata sebabkan mulut badan binasa, ya. Hati-hati ya semua dengan perkataan yang kita cakap, kata-kata yang kita cakap. Saya ni pun bagi tahu je, saya pun bukan baik sangat. Bukan saya bagi tahu ni maknanya saya baik. Nanti ada pula orang cakap, wah Afiq ni belagak baik lah bagi tahu macam ni. Dia ingat dia ustaz ke, kau siapa Afiq? Aku blok kau sekarang. Blok apa, nombor saya pun nak buat tak ada. Tak adalah, saya ni biasa-biasa je. Kita ni ingatkan je saja, ya. Ingat mengingatkan, bukannya cakap bila ingatkan orang ni maknanya kita baik, tidak. Kita pun dalam masa yang sama ingatkan diri kita juga. So semua ni pinjaman daripada Tuhan je. Allah bagi kita tangan boleh melukis, Allah bagi kita kaki boleh berjalan. Semua ni pinjaman saja. Bila-bila masa jauh bila tarik. Buatnya satu hari nanti saya kemalangan ke apa, hilang tangan ni, dah tak boleh melukis kan. Dah kena belajar
nak belajar daripada ABC balik lah. Ibarat macam belajar daripada ABC balik, nak kena belajar lukis guna kaki. Sebelum ni kan tak pernah lukis guna kaki, so nak belajar melukis guna kaki tu ibarat macam kita kena belajar start daripada ABC balik. Walaupun dah ada ilmu ke apa, kena mula daripada bawah balik bila dah berlaku kemalangan ke kecacatan ke kan. So benda tu kita tak tahu kan apa yang akan jadi kejap lagi. Takdir Tuhan ni kita tak tahu apa yang akan jadi. So sebab tu kita kena berhati-hati, jaga kata-kata, jaga hubungan kita dengan Tuhan, jaga hubungan kita dengan manusia. Kadang-kadang hubungan kita dengan manusia pun bahaya tau kalau tak jaga kan. Bila kita tak jaga hubungan dengan manusia, buatnya ada manusia yang terananya, kita ananya manusia lain, doa orang yang terananya ni makbul. Dia doa, tiba-tiba dia dapat balasan daripada Tuhan. Dah cacat kan, muka kena asid ke apa. So untuk melukis macam ni lah ya. Banyaklah cakap ya hari ni. Dah berapa minit dah ni? Boy, banyak cakap ni. Okey, sekarang yang ni pelat sekarang ni macam tu, pelat sangat ni. Sekarang ya dengan tidak semena-mena, macam skema sangat pula. Okey, sekarang ni kita buat dekat bahagian atas tudung dia. Selalunya kan bahagian atas tudung ni dia akan lebih gelap lah. Nampak tak? Bahagian atas tudung ni akan lebih gelap. Okey, untuk next video saya akan ceritalah. Saya nak buat macam sambil-sambil kita melukis ni, sambil-sambil tu kita share, sambil-sambil tu kita share ilmu, dan sambil-sambil kita bercerita lah. Mungkin insyaAllah next video saya akan buat, saya akan ceritakan yang saya ada belajar sesuatu daripada pengalaman saya nak berhenti melukis. So untuk pengetahuan semua yang tak tahu, saya dah 3 kali, saya pernah ada 3 kali percubaan untuk berhenti melukis, tapi kenapa tak jadi? Kenapa sampai sekarang saya still melukis? Sebab gimmick ke kan? Ingat saya ni artis ke nak gimmick-gimmick? Yelah, ya, dalam English seniman pelukis ni orang panggil artis lah kan. Tapi maksud orang Malaysia ni kalau artis tu yang pelakon atau penyanyi. So saya ni bukanlah pelakon atau penyanyi, bukanlah orang yang famous. Kan nak bagi gimmick ni buat apa? Kalau kita cakap nak berhenti tu maknanya betul lah kita nak berhenti. Tapi ada cerita di sebaliknya. Cerita di sebalik tu kenapa saya dah 3 kali try nak berhenti melukis tapi tak berjaya. So korang kena tengoklah video seterusnya. Video seterusnya ni saya akan ceritakan pengalaman saya daripada pengalaman nak berhenti melukis tapi tak jadi berhenti melukis sebab apa, dan kenapa sekarang saya masih lagi kekal melukis. Apa yang buatkan semangat saya kuat sampai sekarang ni masih lagi nak melukis. Ya. So korang kena tengoklah video seterusnya selepas ni. InsyaAllah besok ke lusa kan, kalau ada masa saya buat video lagi. So saya akan ceritakan kenapa saya buat keputusan nak berhenti melukis sebanyak 3 kali tu. 3 kali tu bukanlah saya cakap nak berhenti melukis sekali, nak berhenti melukis 2 kali, nak berhenti melukis 3 kali, bukan macam tu. Maksud 3 kali tu 3 time lah, 3 time yang berbeza. Sebab ada juga saya nak berhenti melukis tahun 2018, masa 2017 pun ada juga saya cakap nak berhenti melukis. Ada sebab-sebab, ada cerita di sebaliknya lah yang pahit manis yang kita lalui yang orang lain tak tahu. Orang ingat ni saja ni Afiq ni gimmick. Sebab yelah bayangkanlah dah 3 kali kan. Dah 3 kali saya nak berhenti melukis, lepas tu tak jadi. Mestilah orang tak percaya dah. Walaupun benda tu betul-betul nak jadi pun orang dah tak percaya lah. Afiq ni cakap je nak berhenti melukis, tak jadi ni. Ada sebab lah. Kita pun bukan saja nak buat keputusan macam tu kan. Maknanya itu keputusan yang paling besar dalam hidup kalau cakap sampai nak berhenti melukis kan. So saya akan ceritakanlah apa yang saya pelajari daripada pengalaman tu. So dalam senario dia, apa yang kita dapat sebenarnya dengan apa yang Tuhan uji kita ni, sebenarnya apa yang ada di sebaliknya. Sebenarnya semua yang berlaku, semua yang Tuhan aturkan untuk kita ni ada sebab. Macam nak berhenti melukis tu kan, Tuhan uji sampai kita tak tahan, kita nak berhenti melukis. So lepas tu ada orang datang lah bagi nasihat semua kan. So benda tu Tuhan dah rancang cantik dah. Kalau benda tu tak berlaku, mungkin tak adalah cerita macam sekarang ni. Semua yang berlaku ni ada cerita tersendiri, ada sebab-sebab tersendiri. Lepas tu ada orang-orang yang kita kenal. Contohlah, kalau tak berhenti melukis tu tak adalah kita kenal seorang sifu ni. Lepas tu bila adanya kes kita tak berhenti melukis tu, ada kita kenal seorang sifu ni yang bagi semangat lah apa. Lepas tu macam kita dapat belajar sesuatu benda yang baru. Macam tu lah, faham tak? Maknanya ada hikmah lah. Dia bukan benda tu berlaku saja-saja. Setiap yang Tuhan rancang ni berlaku mesti ada hikmah. Di sebaliknya tu mesti ada sesuatu yang kita akan dapat. So kita janganlah ingat bila kita diuji je kita lupa nikmat Tuhan yang lain. So faham tak ayat yang selalu kita dengar kan, nikmat mana lagi yang kau nak dustakan? Maksudnya dah banyak-banyak nikmat Tuhan bagi, so apa lagi yang kita nak dustakan?
nikmat apa yang kita nak dustakan. Sedangkan banyak-banyak Tuhan bagi tu adalah nikmat. Tapi disebabkan satu ujian je, satu ujian yang kita rasa sangat-sangat kita dah tak tahan, hanya sebabkan satu ujian tu kita lupa semua nikmat yang Tuhan bagi. Kita nak dustakan nikmat nikmat-nikmat yang Tuhan nak bagi yang sebelum-sebelum ni. Maaf sebut Tuhan-Tuhan, nanti ada pula yang kecam salah cakap, biasalah manusia yang tersasul. So janganlah disebabkan satu ujian je kita dah lupa semua nikmat yang Tuhan pernah bagi selama ni. Itulah maksud nikmat mana yang engkau nak dustakan. Maknanya dah bagi banyak nikmat, kenapa kita nak menafikan nikmat yang banyak-banyak tu, sedangkan kita cuma hadapi satu ujian yang susah. So nikmat terlalu banyak, tapi yang kita ingat yang susah je. Alah ni susah lah, apa ni, macam ni tak adil lah, nampak tak? Maksudnya hanya sebabkan satu ujian yang besar je kita dah lupa dengan nikmat yang banyak. Ujian tu satu, tapi nikmat tu berjuta-juta, tapi kita tak ingat pun nikmat yang berjuta tu. Kita cuma ingat satu tu je, satu ujian tu je yang kita rasa dah give up lah apa semua kan. So yang tu nanti saya akan cerita dekat video selanjutnya lah. Dalam video ni tak sempat tengok lah, dah pukul berapa dah. Lama video kali ni, lain macam dia punya pergi tu. Okay, so kita jumpa lah dekat video yang akan datang. Nanti macam yang saya janjikan, video akan datang saya akan saya akan cerita lah apa yang jadi dekat saya, kenapa saya still nukis sampai sekarang, apa yang buatkan saya kuat sampai sekarang. So penat pula bercakap ni, banyak sangat bercakap ni. So nantikanlah video yang akan datang. Jangan lupa tengok, jangan lupa subscribe Kepada yang nak bagi cadangan apa-apa, boleh bagi cadangan kat bawah. Sebab saya banyak kali cakap nak bagi cadangan apa-apa, komen, tapi tengok tak ada siapa pun yang komen untuk nak bagi cadangan ke apa kan. Semua kalau komen pun setakat komen puji ke apa, benda tu dah biasa dah. Tak payah nak puji-puji sangat. Komen lah yang membina yang bagi pendapat ke, lepas ni buat video apa ke semua macam tu kan. Lepas tu macam apa nak cakap, dengan soalan, sebab saya yang kalau korang yang dah follow video saya sebelum ni, saya ada nak tahulah soalan korang, apa yang korang nak tanya dalam Q&A. Sebelumnya saya ada buat part 1, Q&A part 1. So nanti nak buat Q&A part 2. So Q&A part 2 tu saya nak jawab soalan-soalan yang korang nak tahulah. So korang boleh tanya je dekat komen bawah ni. Tak kisah soalan tu dekat video mana pun tak kisah, nak tanya kat DM pun tak apa. Saya akan kumpulkan semua soalan tu daripada, tak kisahlah korang nak tanya kat mana. Kalau korang tanya dekat DM, saya ambil lah soalan daripada DM tu. Kalau korang nak tanya dekat komen ni, saya ambil lah soalan daripada komen kat YouTube ni. So asalkan soalan apa saja korang nak tanya, asalkan soalan, tanya je dekat bawah ni ke, dekat DM ke. So saya akan jawab soalan tu dekat video Q&A nanti. Saya akan buat satu video khas Q&A. Q&A tu maksudnya question and answer. So korang bagi question, saya akan jawab lah. So jangan lupa kalau nak tanya apa-apa, apa yang tak faham pasal lukisan ke, nak tanya pasal peribadi saya ke apa kan. Tapi peribadi tu jangan peribadi yang negatif lah, peribadi yang positif. Contohlah macam peribadi negatif ni, maksudnya berapa ex Afiq yang sebelum ni, ex Afiq sebelum ni ada berapa ramai, kenapa putus dulu. Janganlah tanya soalan peribadi yang macam tu. Tanya kalau macam peribadi yang macam adik-beradik kan, contoh adik-beradik ada berapa orang, macam tu. Yang positif tak apalah, jangan tanya yang negatif. So tanya je soalan apa-apa, tak semestinya berkaitan dengan lukisan, apa saja berkaitan dengan diri saya ke kan. Soalan bila tarikh kita merdeka ke kan, tak apa, tanya je apa-apa soalan, saya akan jawab dalam Q&A nanti. So video ni dah berapa minit dah ni? Dah setengah jam dah. So assalamualaikum semua, jaga diri dalam sekarang ni nak keluar pergi mana pun, ingat kita masih lagi dalam kawalan pergerakan, masih lagi dalam COVID-19, masih belum settle lagi benda-benda ni semua. So jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa tengok video saya yang seterusnya. InsyaAllah saya akan try lah buat video setiap hari. Kalau ada masa saya akan try buat setiap hari. Dan kalau kau nak lukis, saya nak macam dulu kan, nak saya buat macam dulu, lukis terbalik ke kan, sebenarnya kemerdekaan, lukis gambar Perdana Menteri secara terbalik ke apa ke, InsyaAllah saya akan buat. Saya akan cuba cari masa. So jangan lupa janji kita tengok video seterusnya untuk saya ceritakan pengalaman saya, kenapa saya still melukis sampai sekarang, kenapa saya still tak berhenti melukis walaupun ada 3 kali percubaan untuk berhenti melukis. So assalamualaikum semua, bye bye.